Setiap kali datangnya Hari Raya Aidilfitri, sudah menjadi satu kebiasaan dalam kalangan kita untuk berbelanja bagi menyediakan segala jenis persiapan serta kelengkapan. Ada di antara kita yang sanggup berbelanja sejumlah wang ringgit semata-mata menyambut hari yang diraikan setahun sekali. Malah ada juga dalam kalangan kita yang sanggup berhutang supaya hari Lebaran yang bakal tiba dapat disambut dengan penuh meriah. Elak sengsara selepas raya, antara topik yang akan dibincangkan seketika nanti dalam segmen Bualbis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dan ini BIS Malaysia edisi Selasa 18 Mei 2021. Seperti biasa kami bawakan perkembangan ekonomi semasa dan dimulakan dengan berita ini. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC terus berperanan membantu kerajaan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi negara. Ini terutama dalam meningkatkan daya saing negara menerusi persekitaran perniagaan yang lebih kondusif untuk memulihkan perniagaan. Ketua Pengarah MPC, Dr. Abdul Latif Abu Seman berkata, pelbagai usaha dilakukan bagi memudahkan peniaga asing dan tempatan menjalankan perniagaan, sekaligus sentiasa menjalankan semakan dan penambahbaikan untuk mengurangkan beban peraturan peniaga. Peranan kita ialah untuk membantu meningkatkan produktiviti bukan hanya pada peringkat firma tetapi juga pada peringkat kebangsaan. Jadi kalau kita lihat di bawah rancangan Malaysia ke-10 Malaysia telah dalam rancangan Malaysia ke-10 MPC Perbadanan Produktiviti Malaysia telah diberi mandat di mana kita diminta untuk mengkaji secara menyeluruh peraturan perniagaan di Malaysia Jadi peraturan ini termasuklah bukan hanya undang-undang bukan hanya standard proses prosedur sistem ini yang kita lihat sebagai peraturan yang kita definisikan sebagai umum dan tugas kita ialah untuk memastikan peraturan yang ada dalam negara ni peraturan yang benar-benar berkualiti, peraturan yang sebenarnya memudah cara menyokong perniagaan atau ekonomi untuk berkembang, bukan sebaliknya. Jadi kita membantu dalam pembentukan peraturan yang baik dan juga memastikan juga mana-mana peraturan yang membebankan perniagaan, yang membantut yang boleh membantutkan pertumbuhan ekonomi, yang itu kita akan semak semula dan kita akan melakukan perubahan yang diperlukan. Jadi inisiatif ini kita panggil sebagai memodernkan peraturan perniagaan. Beliau bercakap kepada BIS Malaysia. MPC bekerjasama rapat dengan pemudah pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan dalam memudah cara dan menambah baik peraturan perniagaan serta memperkenalkan pembaharuan bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti. Inisiatif-inisiatif MPC dan pemudah dilaksanakan melalui libat urus dan kerjasama awam swasta dengan 13 kumpulan kerja teknikal yang merangkumi pelbagai sektor ekonomi. Selain hidangan wajib seperti ketupat dan lemang, dodol juga antara makanan tradisi yang cukup sinonim pada sambutan Aidilfitri. Apatah lagi apabila ia dihasilkan menerusi kaedah tradisional. Menggunakan resepi warisan hampir 60 tahun, dodol asli Sarawak, air tangan Hamdiah Bujang, bukan sahaja menjadi pilihan masyarakat setempat, malah penggemar dodol dari negara jiran, Brunei, sekaligus membantu menjana pendapatan. Bagi mengetahui keistimewaan dodol ini, ikuti laporan disediakan wartawan Catherine Igang dalam Nadi BIS. Sebaik menjejak kaki di lokasi Hamdiah menghasilkan dodol asli Sarawak di Kampung Pujut Tanjung Batu Miri, haruman bau dodol durian yang sedang dimasaknya benar-benar membuatkan kami terliur ingin merasakan dodol itu.
Meskipun mempunyai mesin untuk mengadun dodol, namun kaedah tradisional seperti kacauan menggunakan kapelo tetap menjadi keutamaan beliau dengan bantuan saudara mara. Soal kualiti makanan, Hamdiah tidak pernah berkompromi. Bagi memenuhi permintaan dodol durian, Hamdiah sanggup mengeluarkan modal ribuan ringgit untuk membeli buah durian berkualiti tinggi sebelum menyejuk bekukan isinya. Kena barang tu susah bah, malah kena senang, lelah bah. Lelah, makan masak. Kadang-kadang kata orang, kadangnya pandai rusak kalau si betul nya pandai rusak. Nyamuk betul-betul sukatannya. Tidak hairanlah dodol asli Sarawak buatan Hamdiah sering mendapat permintaan tinggi daripada pembeli di negara Brunei Darussalam sehingga ada yang sanggup turun ke Bandaraya Miri untuk mengambil dan memilih sendiri dodol buatannya khasnya menjelang musim perayaan. Lazimnya proses menggaul dodol ni mengambil masa anggaran 1 jam hingga 4 jam untuk menggaul adunan ni sehingga dia menjadi pekat dan bertukar warna kepada kecoklatan dengan api yang kecil. Selain dodol durian, Hamdiah turut menghasilkan dodol berperisa kentang, kuini kacang merah, kelapa, pisang, kacang hijau, labu kuning dan nangka. Beliau tidak menafikan ekoran pandemik COVID-19 perniagaannya turut terjejas. Ada maksud lah. Kurang lah. Si kada sebelum COVID tu andang lah. Ya. Amat COVID tu ada kurang lah. Bagi memastikan kesinambungan legasi pembuatan dodol asli Sarawak, Hamdiah menurunkan resepi dodol yang berusia hampir 60 tahun kepada anak angkat beliau. Beliau berharap legasi ini dapat diteruskan untuk memenuhi permintaan penggemar dodol asli Sarawak dari Miri. Catherine Igang, RTM. Saya Farah N, Gimnas Negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayuh lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Let's get some more. Jangan laga tangan. Cukup sekadar letak tangan di dada, tanda hormat. Kita belum menang. Amalkan norma baru. Kita jaga kita. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama BIS Malaysia. Dalam menyediakan segala jenis persiapan dan kelengkapan, adalah penting supaya setiap daripada kita merancang perbelanjaan serta tidak mengamalkan sikap boros berbelanja. Walaupun Hari Raya Aidilfitri cuma datang setahun sekali, namun ia tidak bermakna kita harus membelanjakan banyak wang serta sanggup berhutang dalam perkara ini. Adalah penting untuk kita ketahui tujuan utama sambutan Hari Raya itu sendiri. Dan bagi membincangkan fokus kita pada hari ini iaitu elak sengsara selepas raya, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri iaitu Naib
Presiden Penyelidikan dan Penerbitan Majlis Perancangan Keuangan Malaysia. Assalamualaikum Prof dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Raya Aidilfitri. Sihat Alhamdulillah. Okey, baik, kita nak bercakap mengenai perbelanjaan sempena Hari Raya Aidilfitri dan hampir seminggu kita beraya. Pastinya umat Islam perlu bersedia untuk menghadapi realiti sekarang ini selepas raya, iaitu untuk menyeimbangkan kembali perbelanjaan yang telah pun dilaburkan ketika musim perayaan ini. Jadi kebiasaannya selepas raya ni Doktor, apa antara isu yang dihadapi? Okey, kalau biasanya dulu kita cakap bila perayaan ni sebulan kita berpuasa, maka sebulanlah kita beraya. Jadi perancangan telah dibuat, perbelanjaan telah dibuat. Apa yang isu utama biasanya berlaku bila menjelang musim perayaan ini adalah perbelanjaan di luar pada kawalan. Ataupun kita kata perbelanjaan yang lebih pendapatan. Jadi sebab kita tahu bahawa dari segi pendapatan kebanyakan kita adalah pendapatan kita sangat terhad. Jadi cara mudah yang dilakukan oleh kebanyakan orang di antara kita adalah dengan mengambil pinjaman ataupun kita mewujudkan hutang-hutang baru. Malahan kalau kita perhatikan ya, data yang ditunjukkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan bahawa antara 5, tapi saya pilih 2 saja, pinjaman yang menyebabkan mengundang kepada masalah muflis dalam kalangan Malaysia. Yang pertama adalah sebabkan pinjaman peribadi, yang kelima itu adalah dari segi pinjaman kad kredit. Jadi ini antara bentuk-bentuk kita kata instrumen pinjaman hutang yang biasanya dilakukan oleh kita ataupun rakyat Malaysia, terutamanya dalam dia tadi tu nak berbelanja untuk menjelang musim perayaan. Malahan dalam kajian yang pernah kami lakukan menunjukkan bahawa apabila saja menjelang musim perayaan, secara umumnya belanjaan rakyat Malaysia ni akan meningkat antara 1 hingga 3 kali ganda. Okey. Pendapatan tetap ataupun mungkin berkurangan, tapi dari segi belanjaan meningkat. Jadi bagaimana? Jadi itulah menyebabkan tadi itu timbullah isu-isu berhutang ataupun mewujudkan hutang baru pada musim perayaan. Kalau Doktor melihat pula dengan keadaan kita sekarang pandemik, kita dalam keadaan sukar dan juga ada daripada kita yang mungkin hilang pendapatan. Betul. Masuk pula perbelanjaan pada musim perayaan ini, kita nak berhutang lagi. Jadi bagaimana Doktor melihat keadaan ini, cabarannya? Saya rasa sepatutnya dalam keadaan yang kita kata kita ditimpa oleh musibah pandemik COVID-19, perkara utama yang kita perlu beri keutamaan adalah bukan untuk perbelanjaan semasa ni tadi tu. Dalam keadaan yang sekarang ni, perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah sejauh mana kita mampu untuk menyediakan yang kita kata dana ataupun kita kata saving for emergencies ataupun dana jangka. Itu yang sepatutnya beri keutamaan. Bukan kita habis duit semata-mata itu untuk memenuhi musim perayaan kita tadi ini. Ini yang paling penting. Okey, baik. Kita akan sentuh lagi sedikit mengenai itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan apakah langkah utama yang perlu dilihat dalam kita untuk mengembalikan kembali momentum kita untuk menguruskan ataupun menjadikan perbelanjaan kita di landasan yang betul selepas Hari Raya ni. Okey, dalam strategi pengurusan kewangan sebenarnya ada 2 kaedah. Yang pertama adalah mengawal perbelanjaan. Bila cakap tentang pengawal perbelanjaan ni, satu benda yang sebenarnya tak perlu nak malukan orang, tapi ini satu benda yang sangat sukar. Macam kita kata bila nak belanja, tengok keperluan dan juga kehendak. Kita ada rule of thumb dia 1/3 untuk punya keperluan asas, kehendak. Tapi saya lebih tertarik kepada yang kedua, iaitu adalah dari segi sebab kita kata tadi pendapatan kita terhad, jadi kita perlu fikir kaedah atau strategi kedua, iaitu di mana kita perlu mikirkan apa kaedah cara bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan ataupun jana pendapatan. Ini dapat kita lakukan, satu adalah menerusi kita laku part time tadilah, kerja-kerja tambahan. Ataupun yang kedua, kalau seseorang itu mempunyai kemahiran ilmu berkaitan dengan pelaburan, itu pun secara tak langsung dapat membantu untuk meningkatkan dari segi dia punya pendapatan itu tadi. Itu 2 kaedah tadi tu, mengawal perbelanjaan, dan kedua adalah dari segi kita perlu fikir kaedah yang boleh kita gunakan untuk menjana pendapatan kita. Okey Doktor, kalau melihat tahun ini PKP ataupun SOP agak dilonggarkan ya, setahun selepas COVID-19. Sebelum ni pun kita ada bazar Ramadan dan sebagainya, pasti membuka peluang kepada kita untuk berbelanja lebih sedikitlah daripada tahun lepas. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini mempengaruhi aliran wang tunai masyarakat selepas Hari Raya? Saya nampak ia sangat terkesan lah. Terutamanya saya pun ada kesempatan juga tu saya berkunjung sebenarnya buat observation. Memang betul berlaku peningkatan harga yang kadang-kadang kita rasa dia luar biasa. Bermaknanya semasa kita berbelanja untuk buka puasa, itu pun dah melibatkan sumber penjayaan yang besar. Ini sepatutnya kalau boleh kita elakkan, kita beri fokus kepada keperluan-keperluan perbelanjaan selepas itu. Bermaknanya saya tadi macam saya cakap tadi tu, perkara-perkara utama yang kita perlu beri perhatian adalah dari sejauh mana kita mampu ataupun untuk menyediakan untuk simpanan dana kecemasan. Itu yang saya rasa perlu diberi perhatian. Sebab kalau kita melihatkan data yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2018,
hanya 52% saja rakyat Malaysia yang mampu menyediakan wang kecemasan sekurang-kurangnya RM1,000. Ini yang sepatutnya kita beri perhatian. Ini yang sepatutnya saya rasa kita perlu buat transformasi perubahan dari segi kaedah kita mengurus perbelanjaan kita, terutamanya selepas musim perayaan ini. Okey, Prof. Dr. bercakap mengenai persediaan kita untuk menyediakan perbelanjaan kecemasan, kesedaran masyarakat sekarang. Lebih-lebih lagi menghadapi pandemik ini, mungkin ada satu faktor pendorong untuk mereka sedar tentang pentingnya kita ada wang kecemasan selepas Hari Raya, dan juga kita tak tahu lagi pandemik ini akan berakhir bila. Jadi Prof, saya lihat macam ni, saya tidak kata salah kita mesti bila perayaan ini setahun sekali kita perlu raikan, tapi perkara yang paling pentingnya adalah kita perlu buat perancangan. Sebab kalau kita perhatikan, ya, ini pun saya cakap berdasarkan kajian apa yang dibuat, kebanyakan rakyat Malaysia atau majoriti rakyat Malaysia tidak mempunyai perancangan untuk musim perayaan. Maknanya perlu ada bajet yang khusus tadilah. Okey. Yang kedua tadi kita bercakap dari segi soal nak mengurus kewangan tadi tu, dana kecemasan. Yang ni memang kita perlu. Malahan kalau kita mengikut pakar mencadangkan sekurang-kurangnya kita perlu mempunyai 3 hingga 6 kali kita punya pendapatan kasar tadi tu. Katakanlah Cik Azam pendapatan sebulan 5,000, katakanlah kita ambil, bermaknanya minima tu sekurang-kurangnya 3 bulan adalah 15,000 hingga maksima mungkin 6 bulan kita katakanlah 30,000. Ini sekurang-kurangnya. Tapi ialah ini yang ramai kita tengok partikan rakyat Malaysia tidak wujudkan. Jadi bila kalau sepatutnya beri prioriti dulu ke atas kita punya dana kecemasan, dan ada lebih tu baru kita gunakan untuk perbelanjaan tadi tu. Mungkin cabaran juga kepada mereka kalau yang ada sudah kerja tetap ataupun kerja yang tak terjejas oleh pandemik ini, ada juga di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi bagaimana mereka usaha untuk sustain dalam keadaan sekarang ini, terutamanya selepas kita berbelanja pada musim perayaan ni? Okey, kalau kita tengokkan terdapat pelbagai inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan, terutamanya untuk mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik komuniti. Mungkin ada yang diberhentikan kerja, mungkin ada kurangkan pendapatannya. Saya yakin bahawa antara bantuan-bantuan yang digunakan oleh kerajaan, malahan kalau tengok untuk KWSP bagi contoh, dia ada iSinar. So kita boleh gunakan bentuk-bentuk bantuan yang diterima ini untuk kita mengatur kita punya dari segi perbelanjaan tadi. Utamanya tadi kita kata tadi, kita utamakan dulu perbelanjaan yang betul-betul penting, betul perlu, dan barulah kita gunakan untuk perkara-perkara simpanan dan sebagainya. Itu saya rasa secara tak langsung dapat membantu, terutamanya untuk mereka-mereka yang terkesan. Tapi kalau kita kata mereka yang mempunyai pendapatan tetap tu, dia mungkin dari segi kesan tu dia sikit kurang berbanding dengan mereka-mereka yang tadilah kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan. Okey, baik Prof, kita nak melihat juga mengenai situasi tertentu yang melibatkan agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit KPK. Mungkin ada di antara kita yang terpaksa pergi ke agensi ini untuk mendapat nasihat daripada keuangan. Tapi Prof, kita nak bahas seketika, kita kembali selepas ini. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan COVID-19 dapat. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ni. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Anda masih lagi bersama dengan saya Azam Abdullah. Elak sengsara selepas raya, masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, iaitu Naib Presiden Penerbitan Majlis Perancangan Keuangan Malaysia. Baik Prof, selepas minggu kita berhari raya, Prof ada menyatakan bahawa kadar hutang juga meningkat. Betul. Sebab nak berbelanja pada hari raya. Jadi kita nak melihat kepada jalan penyelesaiannya. Dilaporkan agensi kaunseling dan pengurusan kredit KPK selepas musim perayaan, ramai yang pergi ke agensi itu, tak kira lah Syawal ataupun Tahun Baru Cina ataupun Deepavali. Jadi terdapat peningkatan, orang ramai ingin mendapatkan nasihat. Apakah pandangan Prof mengenai keadaan ini? Okey, satu yang mendukacitakan, tapi satu tindakan yang baik. Sebelum tu sebenarnya saya rasa sebelum seseorang itu mendapatkan khidmat kaunseling, penasihat, yang pertamanya adalah kita perlu ada kesedaran diri. Jadi saya
bercadang ataupun mencadangkan bahawa kita individu sekiranya kita berhadapan dengan situasi tadi tu, hutang, pinjaman yang agak terbeban, yang pertama dulu mungkin kita perlu lakukan adalah lihat dulu, kita buat kita kata analisis dulu aliran tunai kita, perbelanjaan kita, pendapatan kita, kemudian seterusnya apa yang kita boleh buat adalah kita senaraikan hutang-hutang. Sebenarnya dalam kaedah debt management, pengurusan hutang ada beberapa kaedah. Yang pertama kita kata kaedah lah dari segi snowball, dalam pengurusan hutang, di mana kita boleh pilih untuk bayar hutang yang paling sikit dulu. Bila bayar hutang paling sikit dulu, dia kita rasa selesa, dia ada lebihan tu kita guna bayar untuk hutang kedua, ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua dia panggil kaedah debt stacking. Debt stacking menunjukkan kepada kaedah di mana kita senaraikan semua hutang kita mengikut kaedah-faedah yang paling tinggi sampailah kepada paling rendah. Jadi kita settle dulu yang paling tinggi. Baik. Dan yang ketiga dipanggil kaedah snowflake. Snowflake ni menunjukkan kaedah di mana kadang-kadang ada masa-masa tu kita dapat duran runtuh, duit tambahan, bantuan sebagainya, kita boleh gunakan, kita boleh bayar hutang pinjaman kita tu mengikut amount yang kita selesa dan kekerapan tu tinggi. Dan selepas perkara ni mungkin kita dah settle, kita rasa tak mampu. Jadi tindakan kita tadi adalah betul kita boleh dapatkan khidmat daripada AKPK yang boleh bantu kita untuk menstruktur hutang, tu yang pertama. Ataupun yang kedua juga, macam di Majlis Perancangan Kewangan Malaysia, kita ada melahirkan ramai mereka-mereka yang certified. Kita ada Syariah Registered Financial Planner, Registered Financial Planner yang mempunyai authority, yang mempunyai pengalaman, kemahiran dalam nak membantu kita untuk menstruktur hutang kita. Jadi sebagai orang yang terbeban, kita perlu berjumpa mereka-mereka yang mempunyai kepakaran ataupun agensi-agensi yang bertaulah seperti AKPK tadi itu. Baik, kalau kita lihat sekarang ni masyarakat mungkin kurang peka dalam pengurusan hutang mereka. Kalaulah akhirnya ada yang terpaksa menghadapi keadaan muflis ini dan AKPK mungkin jalan terakhir untuk mereka mendapatkan nasihat, apakah lagi bantuan ataupun alternatif yang boleh kita bantu mereka yang terjebak dalam muflis ini? Saya melihat perkara pertama yang ada dilakukan, yang benda penting adalah kita sendirilah, kita perlu self-educate diri kita. Jadi sebab kalau melihat pada kajian ataupun laporan dilakukan oleh Bank Negara menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai literasi kewangan yang rendah, terutamanya berkaitan dengan aspek-aspek hutang pinjaman. Jadi untuk saya mencadangkan bahawa setiap daripada kita ni cuba kita lengkapkan diri kita dengan ilmu, kemahiran, terutamanya berkaitan dengan pengurusan hutang. Dan sebelum nak buat hutang tu, kita tengok dulu benda yang asas lah. Hutang ni perlu tak perlu? Okey, berapa lama tempoh? Dan sekarang ni dah mudah dah. Maklumat di hujung jari anda saja. Jadi kita pergi dekat website tu, kita boleh buat perbandingan hutang pinjaman yang kita nak buat lah. Contoh, pinjaman satu tu kita Google, dia dah buat perbandingan dah. Katakan institusi A, B, C, jadi dia tengok dia suka faedah. Jadi perkara-perkara tu yang saya rasa kita perlu lakukan dulu sebelumlah kita untuk membuat hutang ataupun pinjaman. Okey, langkah pertama yang boleh kita lakukan kalau kita diisytiharkan sebagai muflis. Sebab ramai yang takut bila kita diisytiharkan muflis dan sebagainya, kita dalam keadaan yang panik dan sebagainya. Jadi mungkin langkah pertama untuk memudahkan pergerakan kita ataupun untuk proses kita untuk keluar daripada masalah kemuflisan itu, Doktor. Tadi macam kita dah bincang sebentar tadi, kalaulah pertama bila kita berada dalam keadaan terbang hutang, kita diisytiharkan muflis, jangan panik dululah. Kita relax. Okey, yang tadi tu kita boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. Sebab AKPK sendiri akan membantu kita bagaimana kita untuk menstruktur hutang kita tadi tu. Jadi saya rasa itu langkah pertama yang perlu dilakukan. Yang sebenarnya juga, ataupun kita boleh juga berbincang dengan institusi kewangan tadi itu, mana kita ada AKPK, kita pun sendiri boleh ambil inisiatif berbincang dengan institusi kewangan. Tapi ini yang perkara ramai dalam kalangan kita yang tak tahu. Maknanya kadang-kadang bank A, bank B sebenarnya kita boleh bincang, kita ceritakan, dia boleh struktur. Jadi sebenarnya perkara-perkara ini perlu dilakukan dulu sebelum diisytiharkan muflis. Tapi once dia dekat isytihar muflis ini, dia agak sukarlah, dia perlu report kepada Director General Jabatan Insolvensi Malaysia. Jadi kalau boleh itu perkara ini kita perlu lakukan sebelum kita masuk kepada muflis tu. Kita cuba elak dulu. Sebab muflis ni masalah dia stigma masyarakat. Cik Azam ni telah diisytiharkan muflis contoh. Jadi stigma itu yang kita rasa satu benda yang agak ada negatif juga daripada negatif dia itu. Kalau untuk kesan jangka masa panjang, kalau kita diisytiharkan muflis, mungkin daripada sudut kewangan kita, dari sudut harta dan sebagainya, macam mana, Datuk? Ini kalau dia sebenarnya ada banyaklah perkara-perkara tu, utamanya sebagai contohlah untuk mereka menjalankan perniagaan agak sukar,
Malahan kalau nak keluar negara pun perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi. Ini antara perkara-perkara lah yang kita rasa agak sukar untuk mereka. Dari segi harta tu dia masih ada lagi. Cuma dia akan tengoklah maknanya harta tu dia akan senaraikan, dia akan mungkin untuk pembayar hutang tadi tu. Baik, itu antara kesan-kesan jangka panjang yang dihadapi oleh mereka yang diisytiharkan muflis. Jadi mungkin kalau kita sedar mengenai kesan-kesan tu, kita dah boleh elak keadaan-keadaan begini tu. Sebenarnya Cik Azam, saya rasa kan kalau dari segi sebagai contoh yang mungkin dari segi simpanan akaun kita tu very limited, tapi sebenarnya kesan jangka masa panjang yang sangat memberi kesan adalah dari segi stigma masyarakat. Bayangkan seorang CA dikata telah diisytiharkan muflis. Jadi apa tanggapan orang kepada dia tu? Itu yang satu benda yang saya rasa sukar untuk dihilangkan sampai bila-bila. Walaupun dia adalah tempoh dia kan boleh, tapi inilah orang tetap dia ni CA pernah diisytiharkan muflis pada satu ketika dulu. Tapi ramai sebenarnya yang boleh berjaya keluar daripada konflisan ni. Betul. Itu sebab saya kata kalau dia mengikut proses-proses, dia ada pun ada tempoh-tempoh had tertentu yang diisytiharkan muflis. Jadi saya rasa yang paling penting adalah kena self-disiplin. Individu tu perlu berazam untuk mengeluarkan diri daripada muflis. Ramai juga sebenarnya ada muflis ni bukan satu benda yang ni kadang-kadang among businessman pun kita ada dapat muflis kan. Ada individu pun di muflis. Jadi dia pun ada tempoh-tempoh, jadi tidak masalah, tapi cuma perlu mengikut program-program yang telah diaturkan, disiplin dalam membuat pembayaran penulisan hutang tadi tu. Tapi kita tak adalah sebab kita nak berbelanja dalam musim perayaan ini sampai kita terpaksa menanggung beban hutang yang tinggi. Jadi mungkin ada penambahbaikan yang lain kita boleh laksanakan terutamanya kepada pengguna dalam mentransformasikan ataupun menukar corak perbelanjaan kita terutamanya dalam tempoh pandemik ni, kata. Saya rasa kita sendiri perlu berubahlah dari segi soal pengurusan. Kalau dulu kita tengok sikit-sikit satu benda tu kita nak beli. Sekarang ni kalau boleh kita tengok perlu ke tak perlu, tak perlu. Tapi bagaimana? Saya suka juga nak membawa kita kepada kita perlu menyediakan keperluan-keperluan yang penting. Sebagai contoh, kita dana kecemasan. Malahan kalau kita tengok juga ramai dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi tidak mempunyai perlindungan dari segi risiko. Maksudnya sama ada insurans ataupun takaful. Ini antara perkara-perkara yang perlu. Malahan kalau kita nak transformasi juga dari segi perbelanjaan, tidak ada masalah untuk belanjaan, tapi beri keutamaan. Sebagai contohnya, perbelanja-perbelanja dapat meningkatkan kemahiran kita. Tambah sekarang ni kerajaan telah memperkenalkan rangka tindakan ekonomi digital menjelang 2030. Ini satu perkara yang baik. Terutamanya mereka-mereka yang terkesan ataupun mereka-mereka yang fikir untuk meningkatkan pendapatan perlu meningkatkan diri bagaimana dapat terlibat dalam kita kata perniagaan secara atas talian. Ini dapat membantu meningkatkan dari segi pendapatan tadi itu. Baik, kalau kita bercakap mengenai ukur baju pada badan sendiri, golongan muda antara yang terkesan ataupun banyak berbelanja ataupun ada beban hutang sebab untuk ikutkan trend ataupun kalau tengok kepada IG dan juga Facebook, dia terikut-ikut. Orang pakai nak kereta besar, kita nak kereta besar juga. Jadi mungkin bagaimana nasihat doktor tentang perkara ini? Okey, saya nak membawa dulu pemahaman ataupun nak berkongsi sikit data yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia pada tahun 2020 yang menunjukkan bahawa 2/3 ataupun 60% mereka yang diisytiharkan muflis ini berada dalam kumpulan umur antara 25 hingga 44 tahun. Okey. Dan bila kita bercakap tentang seorang muda belia, kita kata ini dia orang ni tak dapat lari daripada konsep yang dipanggil YOLO. Apa tu YOLO? You only live once. Ini yang kita takut ni. Dia kata sebab dia hidup sekali saja, jadi dia perlu berbelanja tadi yang luar biasa tu. Kita tak nak macam tu. Kita perlu ubah macam tu. Kita perlu fikir apa keperluan-keperluan pada masa hadapan. Sebagai contoh, dia orang yang paling muda. Satu hari nanti dia akan berkeluarga. Satu nanti dia akan bekerja. Ini antara keperluan-keperluan. Boleh buat simpanan, tingkatkan pelaburan, tingkatkan kemahiran ilmu-ilmu berkaitan dengan pengurusan dan perancangan kewangan. Ini yang saya rasa benda yang paling penting sekali. Okey, Doktor, terima kasih di atas nasihat dan juga itu antara rumusan yang baik untuk kita membuat rumusan terakhir bagi perbincangan kita. Elak sengsara selepas raya, maka kita kena atur dan juga kita kena tahu pada apa yang kita perlu berbelanja terutamanya dalam tempoh pandemik COVID-19. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, iaitu Naib Presiden dan Penerbitan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia. Baik, Bis Malaysia edisi 18 Mei 2021 berakhir di sini. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera. Terus amalkan norma baru dan patuhi SOP di mana jua anda berada bagi mencegah penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Azam Abdullah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.